Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Apa khabar? Hari ini kita akan teruskan kelas sains kita. Tajuk hari ini ialah proses hidup mikroorganisma. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu dapat mengenal pasti proses hidup mikroorganisma. Kamu juga mesti boleh menyenaraikan 3 proses hidup mikroorganisma melalui penyiasatan. Kedua, menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Okey, seperti mana yang kita telah tahu, kita pelajari pada minggu lepas, mikroorganisma adalah benda hidup. Jadi, dia mesti menjalani proses hidup. Okey, adakah mikroorganisma makan, melahirkan atau bersenam seperti manusia? Tidak. Walaupun kita tahu mikroorganisma merupakan benda hidup, ianya tidak sama dengan manusia. Okey, jadi hari ini kita akan lihat apakah proses hidup mikroorganisma. Okay, yang pertama, mikroorganisma bernafas. Contohnya, yeast. Yeast adalah dalam kumpulan fungi. Okay, yeast gambar rajah ini menunjukkan bahawa yeast bernafas. Okay, ini adalah dough. Okay, apabila dough dimasukkan bersama dengan tepung, selepas beberapa minit, dia akan mengembang. Ini menunjukkan bahawa mikroorganisma bernafas. Sama juga dengan uji kaji di atas. Okey, belon mengembang kerana ia menunjukkan bahawa yeast bernafas. Yang kedua, mikroorganisma bergerak. Kita boleh melihat mikroorganisma bergerak di bawah mikroskop. Contohnya, protozoa. Protozoa mempunyai bahagian yang membolehkan ia bergerak untuk mendapatkan sumber makanan. Proses hidup yang ketiga adalah bertumbuh. Okey, ini adalah roti yang dibiarkan selama beberapa hari. Kelihatan terdapat tumpuk hitam yang dipanggil kulat pada roti. Ia menunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh. Okey, murid-murid, terdapat 3 proses hidup mikroorganisma, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Okey. Okey, di dalam modul yang cikgu sediakan, cikgu telah beri kamu satu amali berkaitan mikroorganisma bernafas. Kita nak tengok, bolehkah mikroorganisma bernafas? Tujuan amali ini adalah untuk membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah botol plastik, sudu kecil, sudu besar, benang, pembaris, air suam, belon, yeast dan gula. Kamu boleh lihat buku teks muka surat 26. Okey, langkah-langkahnya. Isi 250 ml air suam ke dalam botol plastik. Masukkan 3 sudu yeast ke dalam botol. Tambah 1 sudu besar gula dan goncangkan botol. Buat pemerhatian kamu pada saiz belon. Ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi setiap 10 minit dalam tempoh 30 minit. Catatkan pemerhatian kamu. Okey, baiklah. Untuk hari ini, cikgu dah sediakan satu video. Okey, bagaimana eksperimen ini dijalankan?
Okey, masukkan air ke dalam botol. 250 ml air ke dalam botol. Okey, kemudian menggunakan sudu kecil, masukkan 3 sudu kecil yeast ke dalam botol. Tahu kan yeast ni kita gunakan dalam pembuatan donat. Okey, buat roti. Okey. Okey, kemudian kita masukkan satu sudu besar gula ke dalam botol. Okey, sarungkan belon dan kemudian kamu boleh goncang. Okey, dan perhatikan selama 10 minit. Okey. Okey, apa yang terjadi selepas 10 minit? Okey, kamu lihat belon tu saiz ni dah bertukar kan? Okey, ini adalah masa 10 minit pertama. Kenapa dia mengembang? Belon tu mengembang. Okey, dan kita akan rekodkan pemerhatian. Setiap 10 minit kita akan catatkan pemerhatian dia. Okey, ukur diameter belon. Okey, menggunakan benang. Okey, kemudian letakkan di atas pembaris. Okey, dan kamu dapatkanlah berapa bacaannya. Kemudian direkodkan dalam jadual yang telah disediakan. Okey, baiklah. Kenapa belon tersebut mengembang? Okey, belon mengembang kerana yeast telah membebaskan gas karbon dioksida. Kalau kamu tengok dekat sini, dia ada buih-buih. Okey, dan yang inilah yang yeast ni lah menghasilkan gas karbon dioksida dan kemudian saiz belon akan bertambah. Okey, kenapa kita menggunakan yeast dan gula? Okey, kita menggunakan gula kerana ia adalah sumber makanan bagi yeast. Okay, jadi kita tahu kan yeast tu dia benda hidup. Jadi benda hidup tu dia nak makan juga. Okay? Kena ada makanan juga. Jadi bila yeast dan gula dicampur dalam botol ini, jadi dia akan menghasilkan membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Okey, ini adalah pemerhatian yang kamu perlu buat untuk merekodkan hasil uji kaji kita tadi. Okey, jadi sini cikgu dah buat yang masa uji kaji tadi. Masa minit ke-10, saiz belon 15 cm. Pada minit ke-15, 18 cm. Pada minit ke-20, 21 cm. Pada minit ke-25, 27 cm. Dan pada minit yang terakhir, dia adalah dia punya diameter 43 cm. Okey, jadi kalau kamu tengok dalam modul, cikgu dah bagi soalan. Okey, ini adalah soalan yang terdapat dalam modul. Jadi cikgu nak kamu dengar betul-betul dan tengok. Okey, mula-mula dia kata dalam modul tu dia suruh nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Seperti yang kita telah belajar,
jika kita ada jadual, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun PUM mestilah berada di sebelah atas. Jadi dekat sini pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah masa. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil uji kaji. Apa pemboleh ubah bergerak balas dia? Saiz belon. Okey, dia adalah saiz belon. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Apa yang perlu disamakan dalam uji kaji ini? Okey, jika kamu lihat tadi, kita menggunakan apa? 250 ml air. Jadi, kita boleh kata pemboleh ubah yang dimalarkan adalah isi padu air. Ataupun bilangan sudu yeast. Sebab kita hanya menggunakan 3 sudu yeast. Okey? Ya, okey, itu adalah pemboleh ubah dimalarkan yang perlu disamakan. Okey, cuba kamu tengok soalan. Okey, cikgu akan bimbing kamu cara menjawab soalan dalam modul yang cikgu sediakan. Okay, yang pertama, apakah perubahan yang dapat diperhatikan? Perubahan. Okey, yang dapat diperhatikan. Apa yang kamu perhatikan tadi pada belon tadi? Saiz dia bertambah ke berkurang? Itu adalah perubahan. Okey, jadi kamu letak kat situ. Saiz belon bertambah atau berkurang. Nyatakan inference kamu tentang perubahan yang diperhatikan. Okey, dia kata nyatakan inference kamu tentang perubahan yang diperhatikan. Apa inference? Okey, apa dia inference? Okey, inference tu adalah alasan. Kenapa belon tersebut menjadi besar? Kenapa? Jadi cikgu dah terangkan. Okey, kerana dia membebaskan apa? Okey, yang ketiga, mengapakah gula digunakan dalam penyiasatan ini? Okey, kenapa gunakan gula? Kenapa tak guna benda lain? Okey, cikgu dah bagi tahu dalam slide yang sebelum ini. Okey, kamu boleh semak semula. Okey, apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Okey, apa kesimpulan dia? Pun boleh ditemak balik dalam video tadi. Jadi, hari ini kita belajar, kita nak tahu apa? Apa proses hidup mikroorganisma? Okey, kemudian apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan mikroorganisma? Okey, yang ini pun cikgu dah terangkan dalam slide sebelum tadi. Kamu boleh tengok semula. Okey, dan yang seterusnya, apakah yang berlaku jika gula digantikan dengan garam? Kenapa kita tak, kalau kita guna garam, apa yang akan jadi? Okey, kamu boleh tanya dengan ibu kamu. Okey, kalau guna garam, apa akan jadi pada yeast tersebut? Okey, cikgu harap kamu boleh jawab soalan tersebut. Semuanya ada dalam slide yang cikgu telah sediakan. Okey, dan akhir sekali, okey, kamu diminta membuat muka surat 11 soalan F sahaja dalam modul. Kemudian buat latihan hidup mikrob yang soalan yang cikgu dah tunjuk dalam slide tadi. Okey, untuk amali pula, kamu boleh mencubalah aktiviti yang cikgu buat tadi di rumah. Okey, ataupun kamu boleh mengajak ibu kamu untuk membuat donat. Kamu ambil gambar, kemudian hantar kepada cikgu. Okey, jadi kelas hari ini kita belajar proses hidup mikroorganisma bernafas. Okey, untuk minggu hari Jumaat, okey, kita akan teruskan dengan proses hidup mikroorganisma iaitu bertumbuh. Okey, kita akan buat aktiviti 3 dalam buku teks. Okey, baiklah itu sahaja pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh buat. Okey, kalau kamu tak faham, kamu ulang balik video yang cikgu dah sediakan ni. Okey, dan hantar latihan kamu pada cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.